Okeylah, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak bagi tahu kat awak lah untuk meet hari ni saya akan record ya. Jadi sebarang kata-kata yang kasar, tingkah laku yang kasar kalau boleh jangan buat kat sini lah. Okey, sebab kalau awak bagi mesej ataupun bercakap dalam perkataan yang agak tak sopan, jadi bila saya record, ianya boleh jadikan bukti lah kat sini. Okey, ada buku teks geografi tak? Tak. Okey, geografi sekarang. Hari ni kita akan belajar topik yang baru. Masih lagi bab 4. Bab 4 ke? Okey, betul. Okey, saya nak terangkan tentang dua fenomena dekat sini. Okey, awak boleh lihat pada buku teks muka surat 62. Okey, dah ya? Okey, jadi untuk hari ini saya akan terangkan tentang perubahan cuaca dan iklim di Malaysia berkenaan dengan fenomena El Nino dan juga fenomena La Nina. Okey, jadi saya harap ada sekali lah buku teks dengan awak. Okey, kejap ya, saya nak share dulu. Okey, saya harap semua dah bersedia. Okey, jadi hari ini dua topik yang kita akan bincangkan adalah fenomena El Nino dan juga fenomena La Nina. Okey, dua fenomena ni dah pernah berlaku dekat negara kita, dekat Malaysia. Okey, cumanya mungkin yang El Nino tu kalau tak silap mungkin awak belum lahir lagi, rasanya dalam tahun 1998, 1999 awak belum lahir lagi. Okey, jadi dua fenomena ni dah pernah berlaku dekat negara kita. Okey, saya terangkan dahulu tentang El Nino. Okey, apa yang dimaksudkan dengan El Nino? Kalau kita lihat dekat sini, El Nino bermaksud pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa sehingga menyebabkan perubahan tekanan udara dan pola tiupan angin. Okey, biasanya kat sini peningkatan suhu ni, okey sorry salah. Okey, biasanya dekat bila berlaku fenomena El Nino ni, okey, peningkatan suhu di antara 0.5 darjah Celsius sehingga 2 darjah Celsius berbanding keadaan biasa. Okey, kita dah belajar okey, suhu, okey, julat suhu harian dekat Malaysia ni adalah dalam sekitar 27, 37. 27 darjah Celsius macam tu. 37 tak salah saya. Okey, tapi bila berlaku fenomena El Nino akan berlaku peningkatan suhu dekat situ. Okey, dalam julat antara 0.5 hingga 2 darjah Celsius. Okey, dan biasanya El Nino ni ianya dikaitkan dengan yang kemarau berpanjangan. Okey, bermaksud dalam tempoh yang tertentu, okey, akan berlaku kemarau, Malaysia tak akan berlaku tak terima hujan. Okey, seperti yang awak tahu, okey, cuaca dan iklim dekat negara kita ni adalah kita ni beriklim khatulistiwa di mana negara kita ni menerima hujan sepanjang tahun. Okey, saya dah terangkan dalam kelas tempoh hari. Okey, jadi bila berlaku El Nino ni dalam satu tempoh yang tertentu, Malaysia takkan terima hujan dalam tempoh yang agak lama. Okey, mungkin dalam seminggu, lebih pada seminggu, lebih daripada 2 minggu. Okey, kalau tahun yang 1998, seingat saya lah, semasa Malaysia mengalami El Nino, hampir sebulan Malaysia tak terima hujan. Okey, jadi memang kemarau, suhu dia tinggi dan tak hujan. Awak bayangkanlah keadaan tu macam mana dengan tanah keringnya, memang tak ada bekalan air pun tak cukup masa tu. Okey, jadi ini adalah El Nino. Okey, jadi macam mana fenomena ni El Nino ni boleh berlaku?
Okey, sambil saya terangkan, awak boleh lihat uh, pada skrin yang saya share ni dan juga pada buku teks. Okey, rujuk pada buku teks. Okey, jadi dekat sini, sekejap ya. Okey, okey, okey. Ini dia. Okey, saya terangkan dahulu keadaan normal. Okey, dalam keadaan normal, kalau awak boleh lihat kat sini, dalam keadaan normal, okey, angin timuran dia akan bertiup. Angin dia akan bertiup daripada Amerika Utara pergi ke Asia Tenggara. Okey, yang saya bulatkan ini adalah Asia Tenggara. Okey, negara kita Malaysia termasuk dalam Asia Tenggara dan juga Australia, aku tak silap saya. Okey, Malaysia, Indonesia, Thailand, ianya termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Jadi dalam keadaan normal, okay, angin timuran dia akan bertiup dari timur lautan Pasifik ke barat. Okay, kalau kita ingat balik arah mata angin, okay, yang ini straight lah, tengok pada hujung buku teks tu, utara, selatan, timur dan barat. Okay, jadi angin daripada Amerika Utara ni, dia ni bertiup ke barat, maksudnya ke Asia Tenggara, ke negara kita. Okay, jadi tiupan angin ini dia bawa bersama-sama dengan awan. Okay, jadi awan yang banyak, jadi bila tiba dekat Asia Tenggara, itu yang menyebabkan negara kita terima hujan. Okay, okay. Ini dalam keadaan normal. Okay, jadi maksudnya dalam keadaan normal, angin timuran jadi bertiup ke arah barat, bawa sekali bersama-sama dengan hujan. Okay, jadinya dekat jadinya negara kita hampir sepanjang tahun akan terima hujan. Okay, dalam hujan yang tak berapa lebat lah. Okay, jadi sekiranya berlaku El Nino. Okay, bila berlaku El Nino, di mana dekat sini El Nino ni berlaku suhu yang tinggi dekat lautan Pasifik. Okay, kalau awak lihat dekat sini, ini adalah lautan Pasifik. Okay, bila berlaku cuaca yang tinggi dekat lautan Pasifik, ianya akan mengubah arah laluan angin. Okay, kalau tadi daripada Amerika Utara, daripada barat, ianya bertiup ke timur. Okay, tapi dekat sini, angin timuran ni diganti dengan angin baratan. Okay. Okay, jadi dekat sini, angin daripada barat dia bertiup ke timur. Yang dekat sini, daripada timur dia bertiup ke barat. Okay, tapi bila berlaku El Nino ni maksudnya peningkatan suhu dekat sekitar lautan Pasifik, okay, arah laluan angin dia akan berubah di mana angin bertiup daripada barat ke sinilah ke timur. Terbalik. Jadi, negara yang terima hujan adalah negara Amerika Selatan. Contoh yang berada di negara yang berada di kawasan Amerika Selatan adalah macam Mexico, Brazil dekat sini. Kalau Amerika Utara ni, Amerika Syarikat, US, UK, dia orang dekat Amerika Utara. Jadi, bila berlaku El Nino, negara-negara dekat Amerika Selatan ni lah yang akan terima hujan yang sangat lebat. Jadi dekat sini bila angin baratan ni dia bertiup kawasan Asia Tenggara. Negara kita lah Malaysia sepatutnya yang terima hujan tak terima hujan. Jadi kering. Memang tak terima hujan. Sebab apa? Sebab tak ada angin yang tolak awan ke Asia Tenggara. Jadi negara kita Malaysia dan negara sekitarnya Thailand, Indonesia semua ni, Singapura semualah, akan mengalami kemarau yang berpanjangan ataupun kita kenali sebagai, kita panggil El Nino. Di mana kat sini memang langsung dalam tempoh El Nino, negara-negara ini takkan terima hujan. Jadi ianya adalah kemarau yang berpanjangan yang sangat teruk. Tapi negara di Amerika Selatan diorang terima hujan sebab apa? Berlaku angin baratan yang bertiup ke tempat diorang. Faham semua? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada apa-apa nak Cikgu, tanya?
Tak ada. Okey, bagus. Okey. Jadi awak kena ingat El Nino adalah fenomena di mana berlaku peningkatan suhu yang sangat tinggi. Okey, dan senang cerita kalau awak ingat El Nino ni kemarau. Okey, dia kemarau. Memang panas, sangat panas. Keadaan akan jadi sangat kering. Okey. Okey, apa kesan-kesannya El Nino? Okey, ada 4 kesan kat sini. Okey, yang pertama berlaku pencemaran udara. Bagaimana boleh berlaku pencemaran udara? Bila cuaca panas dan kering, ianya boleh menyebabkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Okey, jadi bila berlaku kebakaran yang tak terkawal, okey, sekaligus ia menyebabkan jerebu di negara Indonesia itu sendiri serta negara-negara jiran. Siapa negara jiran Indonesia? Malaysia, Thailand, Singapura. Okey, jadi akan berlaku pencemaran udara kat situ. Okey, terutamanya akan berlaku jerebu. Okey, kalau kita tak tengok kebakaran hutan dekat Sumatera sekalipun, dekat tempat kita pun kalau cuaca yang terlalu panas, akan berlaku hutan pokok-pokok terbakar secara tiba-tiba. Kalau awak perasan lah, ada satu tempoh tu dekat highway nak ke KLIA. Okay, daripada Putra Perdana tu kan, kalau kita keluar tol highway tu nak ke KLIA, okay, kalau ada satu kawasan, macam kawasan hutan, macam kawasan yang tak, sekarang dah jadi Setia Eco-Glades kalau tak silap saya. Okay, dekat area situ, masa Setia Eco-Glades tu dia tak buat lagi, bukan dalam pembinaan, banyak pokok kat situ. Bila cuaca kemarau yang melampau, area hutan-hutan dekat pokok-pokok dekat area situ memang akan terbakar. Okay, sebab apa? Sebab cuaca panas dan kering ni. Keadaan tanah itu sendiri. Okay. Okay, ini yang pertama. Kesan El Nino yang pertama adalah pencemaran udara. Okay, kesan yang kedua adalah kesihatan. Okay, kesihatan ni di mana ianya mengundang pelbagai wabak penyakit seperti demam denggi, wabak taun dan penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan. Okey, maksudnya dekat sini, bila cuaca kemarau, cuaca panas, kering, ia membawa kepada peningkatan peningkatan pembiakan nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes awak dah tahu, nyamuk Aedes ni adalah vektor bagi virus denggi. Okey, jadi kalau berlaku El Nino, memang kes denggi dekat negara kita akan meningkat. Okey, wabak taun pun sama. Taun ni pembawanya kalau tak silap saya. Ni siapa ni? Siapa ada cakap? Okey, kalau cuaca kering ada demam panas kan? Ya, betul. Okey, kita akan dapat demam juga. Okey, dan juga penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan. Kalau dah jerebu, okey, ianya akan menyebabkan akan menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan, batuk, sesema, sakit mata. Okey, mana-mana yang pesakit asma ataupun semput, diorang akan dapat kesan yang lebih teruk lah pada bahagian sistem pernafasan diorang. Dan juga demam. Okey, dan bila dah cuaca kemarau panas, kebarangkalian untuk kita dapat heat stroke. Okey, stroke haba pun ada. Okey, boleh berlaku stroke haba dekat situ. Okey, yang ketiga, kesan El Nino yang ketiga adalah krisis bekalan air. Di mana dekat sini, okey, bila waktu panas terik, okey, bila waktu panas terik, proses penyejatan akan berlaku dengan cepat. Okey, sains awak dah belajar kan penyejatan? Okey, penyejatan sebabnya bila air dah tersejat, okey, sebab semakin tinggi suhu, proses penyejatannya akan berlaku dengan cepat. Jadi, bila kemarau, okey, waktu El Nino ni dah lah tak ada hujan, hujan tak turun. Okey, kemudian panas. Bila panas, proses penyejatan dia akan berlaku dekat cepat pada mana-mana permukaan air, dekat empangan, dekat tasik, dekat kolam. Jadi bila dah penyejatan tu berlaku tapi hujan tak turun, ia akan mengurangkan bekalan ataupun ia akan paras air di kawasan tadahan hujan akan turun. Menurunlah semakin sikit. Pernah satu tempoh tu saya ingat lagi. Masa tu saya di tingkatan 5. Awak memang confirm memang tak lahir lagi lah. Okay. Saya di tingkatan 5. Waktu tu memang berlaku El Nino. Memang dalam tempoh hampir 3 bulan. Seingat saya hampir 3 bulan.
Malaysia ni, terutama kawasan Selangor ni, mengalami gangguan bekalan air. Memang tak ada air. Kalau ada pun kejap je. Memang tak adalah air, memang akan dicatu. Dan ada satu tempoh tu sampai ke empangan tu, kawasan tadah air tu memang kering kontang. Ada. Okay, pernah berlaku dekat Malaysia. Dan yang terkini El Nino yang berlaku dekat Malaysia ni, kalau tak silap saya ada tahun 2000 berapa saya tak ingat, tapi saya pernah lalu dekat satu empangan tu memang kering. Memang kering empangan ni. Air pun ada pun sikit-sikit lah, tak banyak. Itu memang kesal El Nino. Okay. Okay, itu dia. Ini memang teruk sangat lah masa El Nino, saya ingat lagi memang teruk sangat. Tiap-tiap hari saya, mak saya, ayah saya kena angkut air. Lori air Syabas tu memang akan selalu ambil. Dia akan hantar ke kawasan perumahan. Okay. Okay. Aktiviti kesan yang keempat adalah aktiviti luar. Dia turut memberi kesan kepada aktiviti luar dan juga ekonomi. Ekonomi negara merudum. Okay. Sebab apa? Kurang penghasilan tanaman dan juga hasil laut. Okay. Awak kena ingat bila El Nino musim panas, okay, kurang bekalan air, okay, tanaman dan juga hidupan ataupun yang haiwan-haiwan ternakan akan turut terjejas. Bila tanaman, haiwan-haiwan ternakan turut terjejas, okay, tak adalah saya jual beli pun kuranglah kat situ. Jadi ianya secara tak langsung memberi kesannya kepada ekonomi negara. Begitu juga dengan hasil laut. Okay, bila cuaca panas, ikan dia takkan naik ke bahagian atas laut. Jadi nelayan-nelayan, diorang susah nak tangkap ikan sebab ikan diorang tak suka panas, diorang akan lari pergi ke bawah dasar laut. Jadi nelayan-nelayan yang pergi ke laut, diorang memang susah nak dapat, diorang memang tak dapat dah. Hasil tangkapan pun tak banyak. Okay, macam biasa. Okay, faham ya setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada ya? Okay. Okay. Seterusnya adalah La Nina. Okay, kalau lihat dekat sini, tadi El Nino. El Nino disebabkan oleh kemarau. Okay, fenomena El Nino, awak kena ingat El Nino fenomenanya dia menyebabkan kemarau yang berpanjangan. Okay, kalau La Nina pula, okay, dia terbalik dengan El Nino. La Nina ni adalah gejala gangguan iklim yang disebabkan oleh penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan timur lautan Pasifik. Okay. Dan ini akan mengakibatkan pembentukan awan yang tebal dan hujan lebat yang luar biasa serta kebarangkalian berlakunya banjir besar. Okay. Macam tadi El Nino dia kemarau berpanjangan, tapi La Nina ni hujan yang luar biasa, hujan lebat yang luar biasa dan boleh berlaku banjir besar. Ini Malaysia, negara kita pun pernah mengalaminya. Okey. Okey. Jadi macam mana boleh berlakunya fenomena La Nina ni? Okey, awak boleh lihat pada buku teks muka surat 64. Okey, boleh lihat dekat sini. Okey. Kalau dalam keadaan normal, pergerakan tiupan angin ni dia macam ni, dia akan berputar macam ni. Okey, bila berputar macam ni, okey, ini adalah pergerakan arus panas. Okey, di garisan khatulistiwa. Okey, jadi ini adalah tiupan angin lemah. Jadi bila berlaku kitaran macam ni, jadi negara kita ni Malaysia, ianya akan terima hujan yang dalam julat yang sederhana. Macam sekarang lah. Okey, macam yang normal. Okey, yang biru ni adalah permukaan lautan yang sejuk. Okey. Jadi, tapi bila berlaku fenomena La Nina, okey, awak lihat dekat sini. Perbezaan permukaan lautan yang sejuk, kalau keadaan normal dia tak banyak. Kawasan dia kecil je. Tapi semasa di La Nina, dia akan jadi macam ni. Permukaan sejuknya akan jadi besar. Okey. Itulah dia. Okey, jadi apa yang berlaku dekat sini? Okey, bila berlaku pergerakan ni, arus panas ni, bila berlaku peningkatan suhu yang rendah, kawasan lautan Pasifik ni semakin besar kawasan suhu yang rendah, itu akan menyebabkan
berlakunya La Nina. Jadi bila angin ni, okey, jadi akan angin yang bertiup ni, tiupan angin kencang ni dia akan bawa ke Asia Tenggara, negara kita bersama-sama dengan awan yang banyak. Okey, awan yang banyak. Okey, jadi kesannya negara kita akan terima hujan yang sangat lebat dan kemungkinan dan boleh jadi berlaku hujan ni berpanjangan. Okey, hujan lebat sekali dengan ribut angin kuat. Okey, La Nina ni dia akan berlaku hujan lebat, ribut angin kuat. Semua tu ada, lengkap. Okey. Okey, dan setengah-setengah tempat boleh berlaku banjir besar, terutama di kawasan pantai timur. Okey, negeri-negeri Kelantan, Terengganu, okey, Sabah, Sarawak, okey, dan juga negeri-negeri yang menghadap ke lautan Pasifik. Okey, Kelantan, Terengganu, Pahang lah. Sebabnya dia Kelantan, Terengganu, Pahang ni kalau awak tengok pada peta Malaysia, ianya menghadap laut lepas. Okey, Laut Cina Selatan dan lautan Pasifik. Okey, sebab itulah bila berlakunya La Nina, tiga negeri ni akan menerima kesan lah. Okey, negeri-negeri lain dekat Malaysia ni terima kesan yang sama, tapi tak seteruk macam negeri yang berada di pantai timur dan juga Sabah dan Sarawak. Okey, dan kalau awak ingatlah, seingat saya lah, pada tahun 2014. Okey, 2014, okey, negara kita ni mengalami banjir besar disebabkan oleh fenomena La Nina. 2014 tu masa tu awak dah lahir kot kan, umur berapa tahun? Sekolah rendah rasanya. Ke tak sekolah lagi? Okey. Itulah dia. Okey, jadi inilah fenomena La Nina. Jadi apa kesan La Nina? Okey, kesan La Nina dekat sini awak boleh lihat peningkatan jumlah hujan di setengah tempat, terutamanya di pantai timur semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey, dan boleh berlaku banjir besar. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Kelas tuition. Ada tuition apa, Haris? Okey, tak apa. Sebab dia nanti, tuition sains. Tuition sains ke kelas sains? Cikgu Fauziah ya? Saya sebenarnya untuk 2 Daisy, saya dah minta izin dekat Cikgu Sainsawan, Cikgu Fauzia untuk ambil masa sebabnya saya nak gabung meet ni dengan kelas awak dengan 2P. Oh, ni lain. Okey. Cikgu Fauzia dah benarkan, dah izinkan, dan nanti untuk 2 Daisy waktu geografi nanti awak buat tugasan sains. Okey, tapi tak apa, nanti saya akan ingatkan semula dekat awak. Okey, meet saya pun dah nak habis dah ni sebenarnya. Okey, kejap ya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Okey, ada dua ada dua topik yang kita bincangkan. Okey, fenomena El Nino dan juga fenomena La Nina. Okey, jadi saya harap awak fahamlah apa yang ia punya key pointnya. Okey, untuk El Nino dan La Nina ni, El Nino kalau awak ingat, awak kena ingat El Nino ni fenomenanya kemarau yang berpanjangan. Okey, kalau La Nina dia terbalik daripada El Nino. Okey, kalau El Nino kemarau, La Nina hujan. Okey, tapi dua-dua ni ekstrim lah, melampau. Kalau kemarau, kemarau yang berpanjangan. Okey, kalau hujan ni hujan yang sangat lebat dan boleh berlaku banjir besar. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, tugasan untuk hari ini selain daripada awak join meet, okey, saya nanti dekat grup Telegram saya akan bagi satu PDF. Okey, ada PDF tu lagi, itu adalah nota untuk hari ini. Okey, saya minta untuk awak salin. Okey, kalau ada printer, kalau awak rasa awak rajin nak print,
Bolehlah saya benarkan untuk awak print dah tampal. Tapi kena janji lepas print tu awak kena baca semula. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Okey. Nak print boleh, tak ada masalah. Boleh je nak print. Tapi lepas print awak kena baca. Sambil baca tu rujuk sekali dengan buku teks ni. Okey? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, okey, saya tamatkan meet sekarang lah. Okey, link kehadiran nanti saya akan bagi dekat grup Telegram dan juga grup WhatsApp siapa yang tak join Telegram. Okey ya, boleh live sekarang. Terima kasih semua, bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima Terima kasih cikgu. Sama-sama, Ethan. Terima kasih cikgu. Sama-sama, Imanina.